Assalamualaikum. Okey, yang ni kita akan cuba buat pasia ataupun contoh soalan PA tahun 2019. Okey, yang ni tahun 2019. Bahagian A hari tu saya dah bagi, yang ni saya nak buat untuk bahagian B. Okey, bahagian B dia ada 3 soalan, tapi yang kita hanya kamu perlu jawab mana-mana 2 soalan. So dia ada pilihan, sudah dapat 2 soalan. Tapi untuk ulang kaji ni kita jawab semualah sebagai ulang kaji. Okey, soalan nombor 7 biasanya dia akan mulakan dengan bab 1 lah. Biasanya soalan dia akan ada graf. Dia sekali dengan lukis graf, cari median. Kalau lukis graf tu, daripada graf tu kita kena cari median, julat antara kuartai. So bila dia kena ada julat tu kena cari Q1, Q3. Okey. So bila ada ni kena tahulah kekerapan longgokan, sepadan atas. Okey. So kita cuba baca soalan. Okey. So yang ni dia kata jadual 2 menunjukkan bilangan buku yang telah dibaca oleh 40 orang pelajar. So 40 orang pelajar tu maksudnya total data kita sekarang ada 40. So bila kamu tambah ni pastikan kena dapat 40. Okey. So dia suruh kita lengkapkan. Okey, soalan A dengan menggunakan saiz kelas 3. Saiz kelas 3 ni maksudnya yang ni lah, kolom yang ni. Yang ni adalah saiz kelas. Okay, saiz kelas ni maksudnya daripada berapa ke berapa lah. Okey. So yang tu dia dah buat 2 kotak, 2 hingga 4, 5 hingga 7. Saiz kelas dia ada 3. Dia dah kata dekat situ 3. Okey, so kalau 3 tu maksudnya semua kena 3 lah. Okey. So 2, 3. Contoh yang ni 2 hingga 4. So kalau 2 hingga 4 maksudnya dia ada nombor 2, 3, 4. So ada 3 lah. 1, 2, 3. Itu maksudnya saiz kelas 3. So 3 ni semua kena seragam 3. Okey, so kita cuba buat dalam ruangan jawapan dia. Okey, dia dah sediakan ruangan jawapan dan jadual. Okey. So dia dah buat sempadan atas. So kita kena cari sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Okey. So kita start kat sini. Lepas 7, 8. So 8 beza dia kelas dia tadi 3. So 8, 9, 10. Okey, so 10, 8, 9, 10. So 11, 12, 13. 14, 15 hingga 16, 17, 18 hingga 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So berakhir dengan 25. Okey, sempadan atas yang kita akan guna had atas. So yang ni had atas. Had atas ni adalah yang belakang ni lah. Had ni yang bawah ni, yang depan ni kita panggil had bawah. So kalau dia nak had atas kita kena ambil yang belakang ni lah. 4 kena tambah dengan 1 nombor lepas dia. So 4 tambah 5 bahagi 2. So kalau yang ni 7 tambah 8 bahagi 2. Okey. So yang ni pastikan kira, kalau kira dalam kalkulator. Okey, pastikan bila kita tambah ni, tambah dulu baru tekan sama dengan dan baru bahagi 2. Okey, jangan tekan straight. So yang ni kamu akan dapat 4.5. Yang ni 7.5. Yang ni 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 22.5, 25.5. Okey. Kalau tak kira satu-satu pun kita boleh tengok pattern dia. 4, 7 yang ni. 10, 13.5, 16.5. So ini sempadan atas lah. Kalau dia nak sempadan bawah, kita kena ambil yang bawah ni. 2 kena tambah nombor sebelum dia. 2 tambah 1 bahagi. Okey, kekerapan longgokan. Okey, dia dah start dengan kosong. So kita start dengan kosong lah. So kosong kita longgokkan. Longgok tu maksud kita tambah. So kosong tambah 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 9, 12 tambah dengan 10, 22. Lepas tu 12. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 10, 27. Tambah 9, 36. Tambah 3, 39. Tambah 1, 40. So betul lah tadi sebab total dia tadi 40 kan. So pastikan kat sini dapat 40. Kalau dapat kurang ataupun lebih, adalah tu mana-mana salah. So check balik. Okey, soalan nombor 2. Seterusnya B. Okey, yang ni kita akan lukis graf. Graf ni kita panggil graf oncaf lah. Okey. So nak lukis graf kita hanya fokus kepada paksi. Skala yang bagian ni paksi mencancang. Mencancang tu maksudnya paksi Y saja.
Okey, kenapa kita fokus yang tu saja, yang Y, yang ni X kan. Y ni adalah kekerapan, longgokan, X adalah sempadan atas. Okey. So, sempadan atas biasanya kita akan ambil direct terus dalam table tadi yang kita dah cari tadi kan. Okey, untuk kekerapan longgokan sahaja kita ikut 2 cm kepada 5 orang. So, maksudnya setiap 2 tu start dengan 5, 10 dan paling besar ni adalah 40. Okey, so kita lukis graf. Okey. So, lukis graf. Okey, graf dia akan bagi kertas graf. So, kita lukis graf. Okey, so lukis graf, paksi. Pastikan ada paksi. Dan guna pembaris, jangan guna freehand. Okey, so paksi Y. Okey, seterusnya paksi. Okey. Paksi, sekejap ya. Okey, so ini paksi X. Okey. Okey, lepas tu kita label. Okey, untuk Y ni adalah kekerapan longgokan. Yang ni adalah sempadan atas. Ataupun yang ni kamu nak buat apa tadi, bilangan buku. Okay, bilangan buku pun boleh juga. So, bilangan buku. Okay. So, kita ambil dulu yang sepadan atas ni, senang. Okay, sepadan atas tu. Okay. So, sempadan atas tadi. Okay, sepadan atas start dengan yang ni lah. 4.5, 7.5, 10.5. Okay, so buat dekat sini 4.5. Okey, selepas 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 16.5, 16.5, 19.5, 22.5, last kali 25.5. So, yang Y tadi dia start dengan 2 cm. 2 cm 10 petak kecil tu lah. Start dengan 5 kan. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, paling besar 40, kita start sampai 40 je lah. Okay. So, kita plot. Okay, kita plot, dia kata 4.5 kosong. Ini kita dah ambil satu-satu. Inilah 038. 0, 3. Okey, kalau 5, kat sini 5 maksudnya satu petak tu 1, 2 petak tu 1 kan. 2 petak tu 1. Okay, 2 petak 1 tadi 3. So 1, 2, 3. Okey, so 10 tadi 8 kan. 8 dekat sini. Okey, so lepas 8 ada 17, 27. 17, 27, 25, 26, 27 sini. Lepas tu kita ada 36, 39, 36, 39. Last sekali tadi 40 kan. Right. So, kita dah plot semua, barulah kita sambung. Sambung freehand, jangan guna pembaris. Daripada first dot, yang ni pastikan kena smooth lah. Okay. So, yang ni daripada titik pertama sampailah yang terakhir. Okay, so dah siap. Okay, graf ni kamu akan dapat 4 markah. Kat mana 4 markah tu? 2 paksi ni betul, dapat 1 markah. Kalau salah satu betul je, tak dapat 1 markah. So, yang ni dotted, yang ni kamu plot ni betul, tempat-tempat dia ni kat mana ni, kamu dapat 2 markah. Okey, so kamu dapat 2 markah. So, 1 markah lagi kalau graf kamu tu smooth lah. Okey, so 1 markah lagi untuk graf smooth. Okey. So, dapat 4 markah. Okay. So, bila dah siap graf, dia akan suruh cari maklumat dalam tu juga. Okey, so maklumat apa yang dia nak adalah median dan julat. Okey, julat antara kuartai ni adalah
Q3 tolak Q1 kan. So maksudnya kita kena cari Q3 dan Q1 lah. Media ni adalah Q2. Okey. So Q2 ni kita tahu Q2 tu adalah kedudukan yang tengah-tengah. So total kita data sekarang ni ada 40. So kalau kita nak tahu tengah-tengah tu bagi 2 lah. So 40 bagi 2 dapat 20. So maksudnya kita tengok data yang siapa yang duduk dekat 20. Okey. So yang ni 20 kan. So ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. So 20 letak kat 20. Okey. So buat garis putus-putus. Okey. Okey, selepas tu nak dapatkan jawapan dia, kita kena halakan kepada paksi X. Okey, paksi X itulah jawapan dia. Okey, bukan 20 jawapan dia Okey, 20 tu kedudukan dia. Nak tahu jawapan dia, kita kena buat macam ni lah. Okey. So yang ni, okey, so dapatlah kat sini untuk bacaan median ataupun Q2. Okey, so nak tahu ni berapa? Kalau kamu was-was boleh kira. Okey. 16.5 tolak 13.5 berapa beza dia? 3 kan? Ataupun tak kira pun kita dah tahu tadi dia punya selang kelas dia 3 kan? So 3. So 3 dalam petak ni ada 10 kan, 10 petak kecil. So kita bagi dengan 10. So 3 bagi 10 0.3. So maksudnya satu petak kecil ni adalah 0.3. So dia tu petak yang ketiga. So bila dia petak yang ketiga, kita darablah 3 kotak darab dengan 0.3. So 3 darab dengan 0.3 sama dapat 0.9. So 0.9 ni kita tambahlah ni 13.5 kan yang depan dia tadi ni. So tambah dengan 13.5. So 13.5. So bacaan dia 14.4. Okey. So 14.4. So Q, okey saya buat kat sini jawapan dia. So Q2 apa saya buat? So C1 median ataupun Q2 dia sama dengan 14.4. So kat sini kamu akan dapat 1 markah dah. Okay. So yang dua kita nak cari julat. Dia nak julat tapi kita sebelum cari julat kita kena cari Q3 dan Q1. Okey, nak cari Q1 dan Q3 kita kena cari samalah kedudukan dia. Okey, kedudukan Q3 kita tahu kedudukan dia adalah 3/4 kan. 3/4 daripada total data dia adalah 40. So 3/4 darab dengan 40, data dia adalah yang ke-30. Okey. So yang ke-30 kita carilah dekat graf tadi. Okey. So dekat graf tadi kita ambil pembaris. Okey. So kita ambil pembaris, kita letak dekat 30. So letak dekat 30 sama buat tadi. Okey. So 30 bukan jawapan dia ya. Okay. So dia sentuh line yang merah tu, kita halakan pula ke paksi Y. Okey. Right. Okey. So dah selesai. So dekat sinilah. Okey, kat sini adalah bacaan untuk Q3. Okey. Yang ni dia kotak yang kedua tu kan. Okey, kotak yang kedua tu maksudnya tadi satu kotak tu 0.3 kan. So dua kotak yang kecil tadi darab dengan 0.3. 2 darab 0.3. So 0.6. So 0.6 kita tambah dengan yang depan ni tadi. Kat sini start dengan 16.5. So tambah dengan dua kotak tu 0.6. 16.5. So tambah 16.5. So dapat 17.1. So Q3 kita dapat 17.1. Okay. So yang ni kita dapat Q3 17.1. So Q1 kedudukan dia adalah 1/4 daripada keseluruhan datanya 40. So 40 kedudukan dia adalah yang ke-10. Okey. So sama juga stepnya, yang ke-10 ambil pembaris, kita letaklah dekat 40. Okey. So 40 mana 40? 10.
Okay. So buat garis putus-putus. Okay, dah sampai, dah jumpa garis merah tu, kita halakan kepada paksi X. Alright. So yang ni bacaan untuk Q1. Yang ni pun sama juga dua kotak kan. Kalau dua kotak tu maksudnya dia 0.6. So 0.6 tambah dengan yang depan dia tu 10.5. Okay, so kamu akan dapat 10.5 tambah 0.6 11.1. So bacaan dia 11.1. Okay, so dekat sini Q1 dia 11.1. Okay, so baru kita boleh masuk dekat sini. Q3 tadi 17.1 tolak dengan 11.1. 17.1 tolak dengan 11.1. So kamu dapat 6. So kat sini akan dapat berapa markah? 2. Yang ini betul, yang ini betul, dapat 1 markah. So kat sini 1 markah. Ataupun kamu direct buat kat ni sini terus, tak tunjuk jalan kira pun tak apa. Ada yang ni pun dah dapat 1 markah. Okey. Alright. So selepas tu kita akan cuba buat soalan 8. Soalan 8 tu masih dalam bab 1. Okey, cumanya yang ni dia bagi dalam data terkumpul sebab dia duduk dalam jadual kan. Yang ni dia tak bagi data terkumpul, dia bagi data tak terkumpul, data berselerak ni. Okey, so apa yang patut kita buat adalah mesti wajib kita kena susun dulu ni. Kalau soalan yang macam ni kita kena susun data secara naik. Okey. So kita cuba susun lah. Okey. So besarkan soalan sikit. Okey. So kita susun daripada kecil ke besar. Alright. So kecil ke besar, kita tengoklah. So pastikan lepas kamu susun tu pastikan cukup 24. Okey. Okey, yang ni saya dah susun. So, nanti awak boleh susun sendirilah daripada nombor yang paling kecil sampai pada nombor yang paling besar. So pastikan selepas kira ni cukup, selepas susun ni cukup 24. Nampak simple tapi ramai yang cuai dekat sini. Okey, so baru kita boleh menjawab soalan untuk median. Okey, median ni bila dia bagi tak terkumpul, kita tak payah kira ikut kedudukan lah, macam 1/2 daripada total data ini. Yang ni saya tak prefer yang guna yang ni. Okey. So kita guna cara yang mudah aja. Okey. So yang ni median kita tahu dia duduk tengah-tengah kan. So tengah-tengah siapa? So kalau nak tengah-tengah kita tengoklah siapa kat tengah. So, kita potong, nak cepat sikit kita potong banyaklah. Kalau kita biasa kita buat 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang kan. Nak cepat sikit kita potong banyaklah. 3. Kat sini pun 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1, 2, 3. Okey, so tinggal 10 dengan 11 kan. So bila tinggal 10 dengan 11, kita tak boleh potong lah sebab dia tak ada lah, dia ada 2 ni. So bila ada 2 ni maksudnya dia duduk dekat tengah-tengah. Okey, median ataupun Q2. So bila dia duduk di tengah-tengah maksudnya kita kena cari titik tengah dia lah. So untuk A 1, median dia 10 tambah 11 bahagi 2. 10 tambah 11 bahagi 2, kamu akan dapat 10.5. Okey, so dah dapat kat sini 1 markah. Okey. So yang B pula. Okey, yang B dia nak kuartil ketiga. Kuartil ketiga tu adalah yang tengah-tengah selepas median. So dia tengah-tengah selepas median kan. Okay, so saya guna color lain. Alright. So yang ni 11 tadi kita tak ambil kan, kita ambil yang tengah-tengah ni. So 11 ni diambil kira lah. So 11 yang selepas So selepas ni selepas ni Q2 duduk kat sini. So letak pagar dekat sini selepas dia. So kena start tengok 11 sampai lah 24. So jangan tengok yang depan dia. So siapa yang duduk tengah selepas yang ini. Okay, so kita potong satulah, 1 depan, 1 belakang. 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang. Okey, yang ni pun sama juga. Okey. So sama juga, yang ni dia ada 2. Ada 2, so kita tak boleh potong 2 lah, nanti tak ada. So kita kena ambil di tengah-tengah. So tengah-tengah Q3. Okey. So untuk kuartil ketiga
nombor 2 ataupun Q3, 15 tambah 15 bahagi 2, kamu akan dapat 15. Okey, so kat sini 1 markah. Tadi pun 1 markah. 2 markah. Okey, 2 markah. Kat mana 2 markah? 2 markah. Okey, so sini 1 markah, sini 1 markah. Tapi kalau dapat jawapan boleh diterima, kita bagi terus 2 markah. Okey, untuk yang ketiga. Okey. Masih soalan A kan? Okey, A3. Okey. A3 julat. So julat antara kuartai Q3 tolak Q1. Okey, ni julat. Kita dah ada Q3. Kita tak ada lagi Q1. So kita cari Q1 dulu. Okey, cari kat tepi ni. Okey. So Q1 adalah tengah-tengah sebelum median. Ni median sebelum. So daripada 10 hinggalah yang paling depan ni 1. Okey, so kita tengok apa? Samalah tadi, potong 1 depan 1 belakang, 1 depan 1 belakang, 1 depan 1 belakang, 1 depan 1 belakang, 1 depan 1 belakang. So yang ni pun sama juga, dia tinggal 2. Okey, 6 dengan 6. So tengah-tengah ni adalah Q1. So Q1 6 tambah 6 bahagi 2 dapatlah 6. So bolehlah cari julat ni. 15 tolak 6, kamu akan dapat 9. So kat sini 1 markah, kat sini 1 markah, dapat 2 markah. So simple-simple dah dalam tangan dah 5 markah yang ni. Okey, so yang ni dia nak lukis pada kertas graf yang disediakan dalam 14 plot box whisker. Okey, box and whisker dia kena ada berapa maklumat? 5 maklumat. Nak lukis benda ni kena ada 5 nombor atau 5 nilai. Apa ni 5 tu? Okey, 5 tu first kita kena ada nilai yang paling besar. So kita kena ada nilai yang paling kecil. Kita kena ada Q1, kita kena ada Q2, kita kena ada Q3. Okey. So dekat sini nilai yang paling besar ni adalah kat sinilah. Data dia paling besar dia adalah 24. Paling kecil adalah 1. Q1 tadi kita dah jumpa 6. Q2 tadi 10.5. Q3 1. Q3 15. So dah ada semua ni, barulah kita boleh lukis. So dia ada sediakan yang ni, so kita lukislah. Okey. Alright. Okey, so buat garis kat bawah ni, kita skala lah. Dia tak bagi skala, tapi sekali kita kena buat skala yang bersesuaian. Okey. Okey, yang ni saya tulis semula dekat sini 5 maklumat yang kita kena ada. Nilai paling besar, nilai paling kecil, Q1, Q2, Q3. So kita mulakan nilai yang paling besar. Okey, nilai yang paling besar ni 24. Okey, sebelum tu skala apa yang kita nak guna, kita tengoklah yang paling besar dekat yang paling kecil kat sini 1. Yang paling besar adalah 24. So sesuai 5 lah, yang 5 10. So start dengan kosong. Start dengan kosong lah sebab kat sini ada 1. So kosong, 5, 10, 15, 20, 25. Okey. So kita buat macam ni pun boleh lah. Okey. Okay, kalau kamu nak buat skala kecil pun tak apa. Okay, pastikan kamu peluk nanti betul lah. Okay. So dekat sini nilai yang paling besar adalah 24. Okay, 24 adalah 21. Okay, so 24 adalah somewhere dekat sini. Okay, kira macam yang saya kira buat graf tadi tu. Okay. Atas sikit. Nanti kita nak buat echo dia. Whisker dia. Okey. Paling kecil adalah 1. 1 adalah somewhere dekat sini. Okey. So selepas tu kita cari pula Q1. Q1 6. 5 1 lebih kurang dekat sini kan. So 6 dekat sini. Okey. Tak, saya besar sikit. Okey.
So selepas tu Q2 kita ada 10.5. 10.5 sama kat sini. Selepas tu Q3 15. Okey. So kita buatlah box dia. Dan nama box and whisker kan, kena ada box lah. Okey. So box and whisker. Okey. So kita buat peta dia. Okey, box dia akan dapat macam tu. Okey, yang nilai yang paling besar dan yang paling kecil ni akan jadi dia punya echo dia. So kita buat echo dia lah. Okey. Dan ni echo untuk yang bawah, dan ni untuk yang atas. Okey, so siaplah dia punya box and whisker. So dia suruh buat apa? Okey, yang ni dapat 4 markah. Okey, so dia suruh lukis saja. So apa berdasarkan box and whisker tu, dia suruh kita kenal pasti ataupun nyatakan. Okey, nyatakan kepencongan bagi tempoh perkhidmatan pekerja syarikat A. Okey, so yang ni dia punya jenis dia lah. Kan kita ada 3 jenis kan, condong positif, condong negatif dan simetri. Okey, so yang ni senang je nak tengok, kita tengok echo je lah, senang. Okey, kita tengok echo dia ataupun kita cuba lukis dia punya bell dia tu. Dia akan dapat macam tu kan. Dia macam ni lah. Saya guna ni susah sikit. Okey, kurang macam tu lah. So dia punya pencong dia tu, kepencongan dia tu adalah lebih sebelah kanan. Dia punya echo pun panjang sebelah kanan kan. Okay, so bila panjang ke sebelah kanan, nama dia apa? Condong positif. Okey, tengok echo je senang. So kalau echo ni panjang sebelah positif, dia condong positif. So yang ni adalah condong positif. Kalau yang ni panjang, maksudnya dia condong negatif. Kalau sama panjang, dia adalah simetri. Okey. So next soalan 9. Okey, 9 ni bab 2 lah. Okey. So yang ni perkadaran. Yang last kali bab 2, topik last kali. Okey. So soalan A. Pada bulan Januari, seramai 250 orang pelajar telah direkod mengunjungi perpustakaan di sebuah sekolah. Didapati peratus 15%. Okey. Nak tahu ni soalan perkadaran sebab dia ada peratus-peratus ni. Peratus ni mesti soalan perkadaran. Okey. So perkadaran, kalau perkadaran kita mesti ada maklumat P dengan kita mesti kena ada maklumat P dan N. Okey, so dalam soalan ni apa? P tu adalah kebarangkalian lah. P ni dalam bentuk peratus. Okey, so dalam peratus yang ni lah. So yang ni adalah P. P tu adalah sama juga dengan min. Dia sama. So 15 kita kena bahagi, tukar dalam perpuluhan, dia jadi 0.15. So yang ni dia akan jadi N. Okey, so dapatkan maklumat tu daripada soalan. Mesti dia ada 2 maklumat ni. Lepas tu dia suruh cari min. Okey, yang min ni senang saja sebab tu ada 1 markah kat sini. Min tu adalah sama dengan P. So P tu adalah sama dengan min, di mana 15 bahagi 100. So kita kena buat dalam bentuk perpuluhan. So dapatlah 1 markah. So hitungkan sisihan piawai. Sisihan piawai ni ada formula dia kan. Saya buat kat tepi ni. Formula dia sisihan piawai P1 tolak P bahagi dengan N kan. So P dia yang ni samalah dengan min. So 0.15, 1 tolak 0.15, N dia berapa? 250. Okey. So yang ni kira saja dengan kalkulator. Yang ni pun sama juga. Okey, yang ni pun sama juga, ramai yang silap kira. Kira kat dalam ni dulu, barulah kita punca kuasa. So tekan dulu ni kod yang dalam tu, 0.15 kurangan 1 tolak 0.1215. Okey, sama dengan dulu. Okey, sama dengan, dapat yang tu terus bahagi dengan 250. Okey. So dah dapat jawapan ni, tekan dia punya punca kuasa. Tak payah tulis lagi jawapan dia. Tekan dia terus. Kita guna kalkulator answer je. So tekan punca kuasa, tekan answer tadi. So baru sama dengan. Okey, so kamu akan dapat yang ni. So kamu akan dapat tadi 0.
So yang ni kita ambil 4.0.022. So tengok belakang sekali tu, kalau perlu bunda kena bunda. So ambil yang sampai situ je, tak payah ambil semua. Okey, so dah dapat 2 markah dekat sini. Ni 1 markah, sini 1 markah. Okey, tu cara kita tekan kalkulator dia. Tekan bagi atas ni, baru bahagi, lepas tu tekan punca kuasa, answer dia. Okey, so dah selesai 1, 2. Lepas tu kita buat B. Okey, soalan B ni soalan lain lah. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan A lah. So dia ada maklumat baru. Okey, so ini pun perkadaran juga. Okey, sebab dia dalam peratus ni lah. Okey, so bila soalan ni kita kenal pasti P dengan N. Okey, yang ni automatik lah P. So kalau P ataupun min kan, kalau 10% kita tukar kepada poin ni, dia akan jadi 0.1. So yang ni adalah N dia. Okey, so dia kata apakah kebarangkalian. So yang ni nak suruh cari P lah. Kalau kebarangkalian ni P, so kurang. Okey, so kurang adalah tanda dia macam ni lah, kurang dari 12%. 12% pun kita kena tukar kepada perpuluhan, jadi 0.12 kan. Okey, sebelum kita nak menjawab soalan satu ni, kita kena cari dia punya sisihan piawai dulu lah. Sebab nanti kita nak masukkan, nak cari kebarangkalian ni, kita kena bahagi dengan masa kita nak tukar P kepada Z tu. Okay, nak tukar P kepada Z tu, formula dia apa? Yang ni kan, ni. Okay, so kita kena cari siap-siap yang ni tu, bagi senang kerja kita. So cari yang ni dulu. Okay, so cari dia, so yang B. Okay, P dengan min sama 0.1. Okey, so kita cari sisihan piawai sama macam ni, cara dia sama je, P1 tolak P N. Okey, so P 0.1, 1 tolak 0.1, N je 1500. Yang ni pun sama jugalah cara kira dia, 0.1, 1 tolak 0.1. Okay, tekan sama dengan, bagi dapat jawapan, lepas tu baru bahagi dengan 1500. Okay, dah dapat yang ini, tekan punca kuasa, answer. Okay, so dapat macam ni. Okay, jangan pelik pula nampak ada macam ni. Ni maksud dia, kalau ada negatif ni, maksud dia dekat sini dia ada kosong sebanyak 3. Okay, so kita tulis dekat sini 0.00 ada 3 tadi kan. So seterusnya dengan nombor dia tadi, 7, 7, 4, 6. Saya ambil sampai situ. Okay, so dapat dia punya sisihan piawai, barulah kita boleh kira dia punya itulah kebarangkalian dia. Okay, 1. So dia nak perkadaran. Kebarangkalian perkadaran kurang daripada, yang ni kita tukar kepada perpuluhan, jadi 0.12. Okey, so sebelum kita tukar P kepada Z ni, kita kena buat pembetulan keselanjaran yang plus minus 1/2 N tu kan. Okey, so yang tu bergantung kepada tanda ni lah kan. Okay, ingat lagi So yang ni tanda dia lebih kecil kurang. Okey, kalau kurang maksudnya dia kena buat apa? Kalau kurang dia kena tolak. So tolak 1/2N. So, kita tolak lah. So P tolak keadaan dia. So kosong. Kita buat plus minus dia, pembetulan keselanjaran. So 0.12 tolak dengan N. 1/2 N. 2N tadi berapa? N tadi 1500. 2N tu maksudnya 2 darab N. So 2 darab 1500. Okey, so P. Okey, kat sini pun ramai juga yang salah kira. Okey, yang ni kita kira yang bawah ni dulu ni, nak senang. 2 darab 1500 sama dengan, okey, so lepas sama dengan tekan yang ni, baru bahagi. So 1 bahagi dengan answer, okey, sama dengan, okey, so yang ni tolak kan. So tekan yang 0.12 tolak dengan answer yang tadi. So dapatlah, tukar kepada perpuluhan, kamu akan dapat 0.11 apa tadi, 0.1197. Ambil 4 titik perpuluhan je. Alright.
Ini perkadaran. Okey. So dah nampak sini barulah kita kena tukarkan P kepada Z. So nak tukar P kepada Z. So P. Okey, yang ni formula dia untuk tukar kepada Z lah. So P tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey, so P ni adalah 0.1197. Min dia tadi 10% adalah 0.1 bahagi dengan sisihan piawai yang kita dah kira tadi siap-siap ni 0.007746. Okey. So yang ni kira yang atas dulu sama dengan baru bahagi dengan yang bawah ni. So yang ni terus tukar kepada Z. Okey. So yang ni tekan kalkulator kamu akan dapat 2.543. Okey. So bila dah Z ni kita boleh buat step yang macam biasalah macam mula-mula kita belajar tadi. Kita boleh tengok table sebab dia dah Z kan. Okay, tengah ni kosong, 25 ni positif. So positif belah sini lah 2.543. Okay, so 2.543 dia adalah lebih kecil. So bila lebih kecil daripada palang ni dia lorek sebelah kiri. Okay, so bila dapat graf macam ni maksudnya dia melibatkan 1. So 1 PZ lebih besar daripada 2.543. Okey, yang ni kenapa saya ambil 3 titik perpuluhan sebab dalam table dia sampai 3 je, tak ada 4. So kita ambil 3 titik perpuluhan. Okey, so yang ni tengok dalam table 2.5 tu duduk kat mana? 4, 3, 2.54 duduk kat mana? Lepas tu tolak dengan ralat dia tu 3 berapa? Okey, so kat sini kamu akan dapat 2.54 tu duduk dekat 0.00554. Ralat dia 3 tu adalah 5. So 0.00005. So kat sini ada 5 titik perpuluhan. So kat sini pun 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni tolak macam biasa. Pastikan letak kurungan kat sini. So kamu akan dapat 0.99451. Okey, yang ni 3 markah kat mana? Jawapan memang dah sah dan 1 markah. Kamu tukar P tukar kepada Z 1 markah. Lepas tu kamu buat pembetulan keselanjaran dia tu adalah 1 markah. Okey, so dapat 3 markah. Okey, yang ni pun 4 markah lebih 1. Lebih 1 mesti ada step dia. Yang lebih. Okey. So yang ni kita cuba buat last ni. Okey. Ini pun sama. Dia nak benda yang sama cuma ditukar je. Okey, yang ni dia nak 9%. 9% maksudnya 0.09. Lebih tu maksudnya macam tu lah. Okey, so dia tukar tu je. Lebih. Okey. So atau 9% atau. Okey, so atau tu maksudnya ada yang ni lah 9% atau lebih. 9% atau lebih. So maksudnya lebih besar dan sama dengan. Okey, sebab dia ada atau ni. Okey, so nombor 2. Okey. So P kebarangkalian perkadaran adalah lebih besar dan sama dengan daripada 0.09. So kita buat pembetulan keselanjaran dulu, plus minus bergantung kepada tanda yang ni. So tanda yang ni lebih besar dan sama dengan tu adalah tolak juga. So yang ni pun tolak juga 1/2n. Okey. So tolak 1/2n, tolak je lah. So P perkadaran 0.09 tolak 1/2n. 1/2 darab n 1500. Okey, so perkadaran yang ni kira macam saya kira tadi, kamu akan dapat 0.08967. 0.08967. Okey. So lepas tu barulah kita tukar kepada Z. So P tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey. P perkadaran tu 0.08967. Min dia sama tadilah 0.1. Sisihan piawai adalah yang sama lah sebab dia soalan yang sama. Sisihan piawai tadi kita guna yang tadilah ni, yang kita kira ni. Okey, yang ni. So yang ni 0.007746. So yang ni P ni terus tukar jadi Z. So yang ni kamu akan dapat jawapan dia negatif 1.33
4. So, kita lukis graf. Alright, lukis graf kosong. Ni negatif belah kiri dah. Negatif 1.334. Daripada palang tu dia kata lebih besar belah kanan. So, belah kanan, okey, sama juga graf dia lebih macam ni kan. So, yang ni masuk pun melibatkan 1 juga. So, 1PZ tolak dengan ini jadi positif lah, 1.334. Okey. So, yang ni tengok dalam table 1.33 tu kamu akan dapat 1.33 kamu akan dapat 0.0918. Ralat dia 4, kamu akan dapat 6. 6 tu maksudnya 0.0006. So, ini tolak macam biasa. Jangan lupa kat sini letak kurungan. Kamu akan dapat 0.9088. Okey. So, dekat sini ada 4 markah kat mana? Jawapan akhir 1 markah. Sini 1 markah. Kamu tukar Z kepada P kepada Z 1 markah. Keselanjaran 1 markah. Ini dibagi kat sini 1 markah. Nilai betul kalau kamu kira yang ini. Yang ni kamu letak betul. Nilai yang betul 1 markah. Kamu kira dapat jawapan ni 1 markah. Saya dapatlah 4 markah. Okay. So, dah tak ada soalannya. Okay, last. Yang ni ruangan jawapan tadi. Okay. So, tamat lah. So, ada 3 soalan tadi. So, ada 3 soalan. 7, 8, 9. Soalan 7 bab 1. Soalan 7 bab 1. Ni. Soalan 7 bab 1. Soalan 8 pun bab 1. Soalan 9 bab kedua. Okey. So, sangat simple jugalah. Okey. Semacam soalan ni dia macam berulang. Macam B1. Kalau kamu boleh buat 1 ni, insyaAllah kamu boleh buat 2. Sebab dia soalan lebih kurang dia tukar nombor saja. Okey. So, yang ni untuk part B lah. So, nanti saya akan buat untuk, saya ada satu set lagi. Set untuk tahun 2020. Okay. So, yang ni untuk 2019 bahagian A dah. Yang ni bahagian B. Okay. So, selamat mengulang kaji. Terima kasih.